Salam sejahtera dan salam sayang USM. Saya ingin mengucapkan kepada yang berusaha, Dr. Mir Asli bin Ayub selaku pensyarah kita. Kami daripada kumpulan 59 ingin membentangkan hasil kajian kita yang bertajuk Kajian dan Analisis Kes di Sprazer Berhad. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kita seperti yang tertera. Adakah anda bersedia? Jom kita mulakan. Ini adalah isi kandungan kita yang akan dibentangkan oleh setiap ahli kumpulan secara terperinci. Sebentar, saya, Gao Yuxiang, akan membentangkan pengenalan dan latar belakang Sprazer Berhad. Seperti yang kita tahu bahawa syarikat Sprazer Berhad merupakan sebuah syarikat pembuatan air mineral semula jadi yang paling bersepadu dan terbesar di Malaysia. Syarikat Sprazer Berhad telah ditubuhkan pada tahun 1989 yang bertempat di Tupai Light Industry Area, Taiping, Perak. Kini, syarikat tersebut terdiri daripada 8 buah anak syarikat mengkhususkan diri dalam bidang pembuatan dan pengedaran air semula jadi dan sebagainya. Menurut pengarahnya, kilang-kilang ini berupaya mengeluarkan sebanyak 750 juta liter air mineral dalam tempoh masa setahun. Syarikat telah berusaha keras untuk menjaga kawasan sumber air mineral yang seluas sebanyak 330 ekar di Taiping, Perak. Akibat daripada perkembangan yang pesat dan permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut, syarikat Sprazer Berhad telah meluaskan perniagaan di peringkat antarabangsa seperti Hong Kong, Jepun, Singapura dan sebagainya. Seterusnya saya, Amir Ahmad bin Zulkifli, akan menerangkan mengenai keadaan semasa industri yang diceburi oleh Sprazer Berhad. Pertamanya, saiz pasaran air botol global bernilai $283.1 bilion pada tahun 2021 dan dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 6.7% dari tahun 2022 sehingga tahun 2030. Hal ini menyebabkan kesedaran yang kian meningkat mengenai kepentingan kesihatan dan kesejahteraan di seluruh negara, khususnya di Malaysia, merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan pasaran air botol berikutan daripada peningkatan permintaan untuk minuman yang bersih. Malah, pandemik COVID-19 telah memberi kesan negatif kepada pasaran air botol Malaysia dan memberi impak secara langsung kepada syarikat Sprazer Berhad. Hal ini telah memperlihatkan kemerosotan sebanyak 18% daripada 374 juta pada tahun keuangan 2019 kepada 309 juta pada tahun keuangan 2020. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentas seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjana bin Umar Azhar akan membentangkan bab 3 iaitu cabaran, masalah dan peluang yang dihadapi oleh Sprazer Berhad. Okey, dalam bab ini kita boleh lihat cabaran yang dihadapi oleh syarikat adalah sebanyak lima perkara iaitu struktur organisasi syarikat, kawalan pengurusan, politik dan perbandingan, ekonomi serta sosial budaya. Di sini kita boleh lihat berbagai jenis faktor yang menyebabkan cabaran di syarikat Sprazer Berhad. Seterusnya adalah masalah. Terdapat dua masalah yang berjaya kami lihat iaitu cabaran dalam sektor penjualan dan juga sentimen pengguna. Yang ketiga adalah peluang. Terdapat dua peluang yang boleh didapati di Sprazer ialah mengembangkan sayap syarikat dan juga permintaan pelanggan yang lebih tinggi di dalam produk keluaran Sprazer di pasaran. Hai, saya Tachiani, anak Profesor Sihabalan. Hari ini saya akan membincangkan tentang kekuatan dan kelemahan syarikat Sprazer. Pertama, kekuatannya ialah syarikat Sprazer merupakan syarikat pembekal air mineral yang tertua di Malaysia. Kedua, dia tidak mempunyai unsur mikroplastik iaitu plastik kecil berasal daripada proses perindasian dan pembuatan. Ketiga, Sprazer merupakan penerima anugerah jenama terbaik berturut-turut sebanyak 8 kali iaitu mengalahkan lebih daripada 3,500 jenama dan dari 45 negara. Terdapat juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh syarikat Sprazer iaitu ialah risiko kewangan. Faktor risiko syarikat Sprazer termasuklah risiko kredit, risiko cairan. Kedua, relasi. Syarikat Sprazer mungkin berhadapan dengan risiko bekalan air yang tidak mencukupi, rangkaian bekalan makanan mungkin terganggu, pelanggan dan pekerja mereka mungkin tidak setia dan pesaing mereka mungkin lebih percaya. Ketiga ialah kemunculan pesaing yang kuat
juga menggugat ekonomi syarikat Spryzer kerana kini banyak syarikat mengeluarkan produk minuman air mineral dan mengimport dari luar negara. Keempat ialah kelemahan seterusnya ialah harga jualan yang agak mahal berbanding dengan keluaran jenama pesaing tempatan yang lain. Ini menyebabkan segelintir pengguna mencari air mineral yang agak rendah harganya dari produk keluaran Spryzer. Sekian, terima kasih. Bab 5. Analisis kajian. Pada bahagian ini, saya, Goh Yu Siang bersama dengan rakan Noh Syafiqah binti Ahmad Jalani akan membenarkan analisis kewangan pada syarikat Spryzer Berhad. Bagi nisbah yang pertama iaitu nisbah cepat. Kajian didapati bahawa terdapat penurunan nisbah cepat bagi tahun 2017 hingga 2019 yang menunjukkan bahawa keupayaan syarikat membayar hutang-hutang jangka pendek adalah menurun. Walau bagaimanapun, nisbah cepat telah meningkat balik pada tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan dalam keupayaan syarikat membayar balik pinjaman adalah tinggi. Yang kedua, nisbah semasa. Seperti trend pada nisbah cepat, nisbah semasa bagi tahun 2017 hingga 2019 telah membuktikan kemampuan syarikat membayar hutang-hutang jangka pendek bagi tempoh 3 tahun tersebut adalah kurang memuaskan. Seperti trend pada nisbah cepat, nisbah semasa pada tahun 2020 telah pun meningkat yang menunjukkan pemiutang masih percaya dan sanggup memberi pinjaman kepada Spryzer Berhad. Yang ketiga, nisbah hutang. Pada tahun 2017 hingga 2018 dan 2021, nisbah hutang telah meningkat yang menunjukkan syarikat Spryzer Berhad terdedah kepada risiko bengkak adalah tinggi. Pada tahun 2019 hingga 2020, nisbah hutang telah menurun yang membuktikan syarikat mempunyai aset yang cukup untuk melunaskan liability pada tempoh tahun tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noh Syafiqah binti Ahmad Jalani akan menerangkan analisis kewangan yang keempat iaitu nisbah hutang kepada ekuiti. Berdasarkan jadual yang diberikan, nisbah hutang kepada ekuiti bagi syarikat Spryzer Berhad semakin menurun daripada tahun 2017 sehingga 2021. Ini membuktikan bahawa hak tuntutan kepada pemilik pemegang saham semakin tinggi. Yang kelima adalah pulangan atas pelaburan. Jadual di sebelah menunjukkan bahawa peratusan pulangan atas pelaburan bagi syarikat Spryzer Berhad semakin menurun sejak tahun 2017 sehingga 2021. Ia juga boleh disebutkan bahawa syarikat Spryzer Berhad memperolehi untung bersih selepas cukai lebih rendah berbanding tahun sebelumnya dan keupayaan bayar balik hutang jangka panjang adalah rendah. Dan yang terakhir sekali adalah pulangan atas ekuiti. Jadual menunjukkan bahawa pulangan atas ekuiti bagi syarikat Spryzer Berhad dari tahun 2017 sehingga 2021 juga menurun dan membuktikan risiko pemegang saham Spryzer Berhad kurang mampan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Doktor dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad Hakim Encik Ibrahim dan nombor metik saya adalah JG/11866/20. Saya merupakan pembentang bagi analisis SWOT. Okey. Seperti kita ketahui, analisis SWOT terbagi kepada 4 iaitu S adalah untuk strength, W adalah weakness, O adalah untuk opportunity dan T adalah untuk trade. Okay. Analisis SWOT yang kami buat adalah analisis yang kami buat yang kami extract daripada annual report daripada syarikat Spryzer. Okay. Untuk pertama iaitu strength. Syarikat Spryzer memiliki pegangan pasaran dengan penguasaan 40% daripada pasaran produk air mineral. Okay. Seterusnya, syarikat Spryzer mempunyai kelebihan dari segi skala ekonomi. Maksudnya kat sini mereka mempunyai pengeluaran yang banyak. Okay. Seterusnya, syarikat Spryzer mempunyai pengetahuan jenama ekonomi yang kukuh. Siapa je yang tak kenal jenama Spryzer ni di Malaysia ni. Okay. Seterusnya, syarikat Spryzer mempunyai kunci kriteria kukuh dan baki tunai yang bersih. Ya, ini menunjukkan bahawa syarikat Spryzer mempunyai pengurusan kewangan yang bagus dan baik. Okay, seterusnya, saya akan dari segi weakness iaitu kelemahan. Syarikat Spryzer sangat bergantung pada satu produk iaitu produk pengeluaran air mineral.
Okey. Syarikat Fizer juga terdedah kepada kenaikan harga barang mentah dan kos logistik. Syarikat Fizer ni menggunakan kos logistik yang banyak sebab untuk menghantar air mineral. Air mineral ni memerlukan ruang yang banyak dan air ni adalah barang yang berat. Okey. Seterusnya sumbangan hasil daripada penjualan Fizer ni tertumpu kebanyakannya dalam pasaran domestik. Okay, seterusnya dari segi opportunity, syarikat Fizer hendaklah memperkenalkan produk yang baru bagi mempelbagaikan hasil syarikat. Seterusnya mempeluangkan pasaran antarabangsa iaitu memasuki pasaran di China dan UK. Dan akhir sekali, untuk meningkatkan kesedaran kesihatan pengguna sebab air mineral ini jika dikonsumkan dengan banyak dapat memberi impak positif kepada badan. Okey, dan akhir sekali adalah threat iaitu ancaman. Peningkatan kos sara hidup akan mengurangkan pembelian produk. Air mineral ni banyak barang pengganti dia seperti si Master Blue. Okey. Seterusnya semakin ramai pesaing baru yang timbul dalam pasaran dan akhir sekali dalam proses pembungkusan untuk air mineral ni banyak menggunakan botol plastik. Jadi botol plastik ini adalah penyumbang utama dari segi pencemaran alam. Seterusnya saya akan membentangkan analisis Porter 5 Force. Porter 5 Force analisis ni dia terbahagi kepada 4 perkara iaitu ancaman saingan produk baru dan yang kita boleh lihat ancaman berada di peringkat terendah. Kuasa pembekal terdiri daripada peringkat rendah dan juga peringkat tinggi, ancaman rendah dan juga ancaman tinggi. Ancaman pengganti produk atau perkhidmatan berada di ancaman tinggi. Kuasa pembeli terbagi kepada 5 dan kesemuanya berada di tahap tertinggi. Ancaman saingan produk baru boleh berada di peringkat terendah memandangkan mereka merupakan syarikat pengeluar terbesar di Malaysia. Kuasa pembekal yang berada di peringkat terendah kerana mereka juga mempunyai sumber air yang dijadikan sebagai loji air. Kuasa pembeli menjadi faktor utama dalam analisis Porter 5 berada di peringkat tinggi kerana mereka pembeli boleh berpeluang untuk menukar produk di bawah jenama syarikat Fizer bersama dengan jenama lain. Mereka juga harus mempunyai pertimbangan dalam kuasa tawar menawar pembeli menjadi pilihan utama bagi golongan yang berpotensi mendapat penyakit, terpaksa bersaing di antara jenama besar dan terkenal serta harus menunjukkan prestasi semasa syarikat dan mutu pengeluaran produk harus berada di tahap yang terbaik bagi memastikan syarikat Malaysia, syarikat Fizer Berhad ni berada di tahap yang terbaik. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Aziz bin Yusof bersama kawan saya Muhammad Syafiq bin Ramli akan membentangkan tentang analisis state. Yang pertama melalui sosial. Perubahan pilihan pengguna lebih kepada minuman yang bergas dan minuman yang manis. Yang kedua, perubahan gaya hidup penduduk yang mana pengaruh netizen yang merasakan perubahan trend minuman more to Instagrammer seperti Starbucks dan boba milk tea. Yang ketiga, perubahan nilai persepsi di kalangan penduduk yang mana produk Fizer tidak menunjukkan seseorang nampak yang berkelas tinggi apabila menggunakan minuman tersebut. Yang kedua, teknologi. Perkembangan bioteknologi. Kajian R&D memperkenalkan ramuan-ramuan yang boleh mengurangkan tahap gula untuk menyasarkan kepada orang yang tua atau orang yang mengawal pengambilan gula. Yang kedua, mengurangkan kos pengeluaran menggunakan teknologi automasi, di mana dalam bidang ini pengeluaran air botol bagi meningkatkan produktiviti jabatan pembotolan. Contohnya, teknologi terkini yang digunakan pakai oleh syarikat pembotolan menghasilkan tahap kualiti yang sama dan kurang bergantung kepada tenaga manusia dalam aktiviti pengeluaran. Saya Muhammad Syafiq bin Ramli. Seterusnya kita akan ke ekonomi yang mana pertumbuhan negara di dalam KDNK benar. Jika KDNK jatuh maka ekonomi akan menyusut.
Selain itu, peningkatan kos pembuatan secara drastik yang mana harga barang mentah yang telah meningkat naik. Seterusnya, peningkatan kos buruh iaitu pelaksanaan gaji minimum baru iaitu sebanyak 1,500 yang menyebabkan peningkatan kos operasi kilang. Untuk environmental, penggunaan botol air biodegradasi adalah satu langkah penting bagi membendung pencemaran yang disebabkan oleh plastik. Yang kelima, melibatkan politik iaitu pelaksanaan cukai makmur dan peraturan kawal selia industri FMB. Peraturan kawal selia industri FMB jika terus konsisten dan serasi dengan semua peraturan kawal selia yang berkaitan dengan industri bagi menjamin kualiti dan mematuhi semua piawaian peraturan, contohnya seperti sijil halal dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian bab 6 iaitu cadangan strategi alternatif dan penambahbaikan yang perlu diambil oleh syarikat Spritzer Berhad. Saya memaki. Okey. Antara cadangan yang kami sarankan untuk penambahbaikan yang perlu diambil oleh syarikat Spritzer adalah memberi pelepasan kepada pekerja, iaitu pihak majikan memberi kelonggaran untuk setiap langkah kerja yang perlu diambil oleh pekerja. Seterusnya, menggalakkan pekerja untuk memberi maklum balas. Seperti kita tahu, pekerja merupakan adalah individu yang menggerakkan syarikat itu. Jadi, setiap maklum balas yang diberikan oleh pekerja itu adalah untuk penambahbaikan dari segi syarikat Spritzer juga. Saya Muhammad Syafiq bin Ramli. Seterusnya, cadangan strategi alternatif dan penambahbaik kepada Spritzer Berhad. Salah satunya mengembangkan syarikat ke luar negara seperti beberapa negara jiran kita yang kita sedia maklum seperti Singapura yang mana mempunyai mata wang yang tinggi. Selain itu, Thailand dan Indonesia yang mana mempunyai populasi rakyat yang banyak di negara tersebut. Untuk mengembangkan syarikat, Spritzer perlu memastikan pasaran, organisasi dan pengeluaran sumber yang mencukupi bagi menghantar berkalan ke luar negara. Seterusnya, cadangan untuk memperbanyakkan produk selain daripada air mineral. Contohnya, Spritzer boleh menambah baik ataupun mengeluarkan produk-produk baru yang berjenama Spritzer tapi mungkin seperti makanan ataupun bahan-bahan mentah yang lain. Seterusnya, cadangan strategi iaitu menggunakan bahan pembuatan botol plastik dari barang buangan yang tidak tercemar dan mudah untuk dikita semula. Ini penting kerana sekarang ini pencemaran bahan mentah yang terlampau tinggi. Kita juga boleh menggunakan selain pada plastik, sebagai alternatifnya kita menggunakan botol seperti botol minuman yang berasaskan kertas yang mana ia lebih mudah terurai dan lebih mudah untuk dikita semula. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, adalah mengembangkan lagi bisnes mereka dengan memperkenalkan produk yang baru bagi mengukuhkan lagi kewangan syarikat. Memandangkan syarikat Spritzer Berhad terkenal dan mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Yang kedua, syarikat Spritzer Berhad haruslah mengambil peluang untuk memperluaskan bisnes antarabangsa bagi menarik lebih ramai pelabur luar melabur sekaligus dapat meningkatkan saham pelaburan syarikat mereka yang memberi impak kepada ekonomi syarikat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.